Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Kompleks Muzium Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Artifak ini adalah bahagian tempurung tengkorak manusia yang berusia lebih kurang 40,000 tahun. Penemuan tengkorak ini menjadi tumpuan untuk kajian arkeologi bagi Asia Tenggara. Artifak ini dinamakan Deep Skull. Gua Niah menyimpan khazanah utama di Sarawak. Gua Niah ialah antara tempat penempatan terawal manusia. Gua ini merupakan gua yang terbesar dan tertua di Malaysia, malah merupakan antara gua batu kapur yang terbesar di dunia. Manusia sentiasa bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk memulakan hidup baru, mencari makanan dan juga untuk mencari peluang yang lebih baik. Gua merupakan antara tempat berteduh bagi manusia sebelum manusia mula membina rumah. Kawasan sekeliling merupakan sebagai tapak bersejarah. Gua Niah ini kini telah menjadi satu taman negara. Taman Negara Niah boleh dilawati oleh semua pelawat melalui jalan raya yang menghubungkannya dengan Miri ataupun Bintulu. Di sinilah pelbagai bukti kewujudan manusia awal direkodkan. Terdapat banyak kajian telah dijalankan tentang kehidupan manusia di gua ini. Penemuan yang paling penting dalam sejarah arkeologi Sarawak sudah pasti penemuan oleh Tom Harrison. Lokasi pertama, boleh katakan, ini saya ceritakan sikit tentang penemuan utama Jabatan Muzium Sarawak. Bermulanya kajian arkeologi yang bersistematik pada tahun 1947 dimulakan oleh Tom Harrison, di mana dia jumpa Deep Skull di Gua Niah, iaitu di Lubang Kuala pada tahun 1958 sedalam 2.17 meter. Berdasarkan kajian beliau, didapati dia berusia dalam 40,000 tahun. Tetapi ada beberapa kajian yang telah dibuat oleh Dr. Graham Barker pada tahun 2000, Niah Cave Project. So, dia ada dalam more or less dalam 39,000, dan pada tahun 2017 Dr. Darren Krono daripada New South Wales University mengesahkan pentarihan yang telah dibuat, iaitu more or less dalam 39,000 tahun, dan beliau adalah seorang perempuan dewasa jumpa dekat Gua Niah. Dan secara tak langsung pada penemuan pada tahun 1958 tu telah memberi satu impak kepada rantau Asia Tenggara dan lebih lagi dalam pendidikan arkeologi pada masa itu, termasuk Filipina, Vietnam dan Indonesia. Masing-masing mereka berlumba nak mencari mana artifak yang lebih lama daripada Deep Skull. Penemuan berharga ini ialah titik tolak kepada perkembangan kepada kajian arkeologi di Asia Tenggara. Negara lain seperti Indonesia dan Filipina mula mengorak langkah untuk mengkaji kajian sebegini dan seterusnya membantu memperluas ilmu arkeologi di Asia Tenggara. Pada tahun tu 1958 memang adalah satu penemuan yang agak special, agak istimewa lebih lagi pada Sarawak pada masa itu. Sebab kita telah menemui modern human, Homo sapien yang lebih lama daripada itu 39,000 tahun. Gua Niah pada masa itu juga adalah salah satu tempat yang agak istimewa juga, iaitu telah dijadikan taman negara pada tahun 1975. Bukan setakat untuk tengok alam semula jadi, tapi untuk tengok juga khazanah warisan arkeologi negara, khususnya Sarawak. Tengkorak ini merupakan tengkorak manusia moden yang terawal di Asia Tenggara. Dianggarkan berusia sekitar 40,000 tahun dahulu, malah membuktikan antara manusia yang terawal di Borneo. Terdapat banyak lagi tulang dari Niah ini. Namun begitu, kebanyakannya terdapat di muzium-muzium luar negara.
Kini, Kerajaan Sarawak sedang berusaha untuk membawa lebih banyak tulang ini ke Sarawak semula. Tengkorak yang ditemui di Gua Niah ini lebih berkait rapat dengan penduduk asli Borneo berbanding orang Negritos Filipina. Ini seterusnya menyangkal banyak dakwaan sekiranya manusia asal di Gua Niah itu berasal dari tempat lain. Muzium Sarawak mempunyai sistem tersendiri dalam menjaga artifak berharga ini. Tengkorak ini telah menjadi tanggungjawab Encik Sherman dan di sini kita dapat lihat bagaimanakah tengkorak ini direkod dan dijaga dengan penuh rapi. Ini adalah bahagian cranium dia. So ini adalah contoh cranium yang sedia ada untuk tengkorak tu. This one. Ini adalah frontal di parietal. So ini adalah bahagian yang dijumpa di Hell Trench di Gua Niah pada 1958. Ini adalah bahagian depan gigi. Kalau ikut kat sini inilah bahagian dia. Maxilla. And then yang ini adalah bahagian occipital iaitu belakang kepala di bahagian ini. Dan yang ni adalah occipital iaitu di bahagian rahang sebelah kiri. Inilah deep skull yang berusia lebih 39,000 tahun yang dijumpa di Gua Niah pada tahun 1958 dan masih disimpan dengan rapi di bahagian Tor Arkeologi Jabatan Muzium Sarawak. Kerajaan Negeri dan Muzium Sarawak telah berusaha mendapatkan semula pelbagai artifak penting Sarawak untuk tatapan rakyat di sini. Usaha mulia ini mendapat perhatian umum. Usaha berterusan ini seterusnya membawa berita yang amat gembira bagi bumi Kenyalang. Perbincangan and then kita telah membawa balik pada tanggal 7 Mac 2020 tulang berkenaan telah dibawa balik selamatnya ke Sarawak. Bapa usaha sepanjang 4 tahun bermula pada tahun 2016 di mana mantan pengarah pada itu Dr. Ipoh Datan telah mengetuai rombongan rundingan untuk membawa balik tulang berkenaan. Sampai tahun 2017 kita dah buat MOU, Memorandum Understanding, yang tulang berkenaan telah dilepaskan kepada Jabatan Muzium Sarawak dan diberikan kepada University of Florida untuk kajian lanjutan conservation and documentation sebab nak buat dia acclimatize di Florida sebelum bawa balik ke Malaysia. So about 2 years sampai 2019 satu rombongan iaitu mantan pengarah juga iaitu Encik Suria Bujang dengan rombongan akhir untuk membawa balik pada tahun 2020 di mana rombongan tersebut diketuai oleh pengarah sekarang iaitu Encik Tajudin Mohtar dan di lead oleh Menteri Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak iaitu Yang Berhormat Datuk Abdul Karim Hamzah. Seminggu selepas tu 7 hari bulan 25 hari bulan Februari ada MOU ditandatangan untuk membuat satu kerjasama dengan Universiti Florida dengan Jabatan Muzium Sarawak untuk membuat capacity building ataupun kajian lanjutan kepada tulang tu. And pada 7 Mac tulang tu kembali ke Sarawak dengan selamatnya. Keunikan dan sejarah penemuan tengkorak ini telah menjadi daya tarikan pelancongan. Kajian yang lebih banyak perlu dijalankan berkaitan Gua Niah dan kawasan sekitar. Selain itu, diharap semua pihak yang pernah dan akan ke Gua Niah untuk menjaga khazanah berharga ini dengan baik. Sarawak juga ada menyimpan khazanah mamalia yang berusia ribuan tahun. Fosil kiling gergasi. Kisah kepupusan dinosaur ini telah membawa kita kepada perubahan evolusi makhluk di bumi. Untuk terus hidup, makhluk prasejarah ini berterusan melakukan evolusi. Sehingga kini, makhluk ciptaan Tuhan seperti tenggiling, belangkas dan buaya dipercayai sebagai makhluk prasejarah. Evolusi menyebabkan mereka terus hidup. Saiz mereka juga berubah demi survival. Haiwan prasejarah yang ditemui di Sarawak atau lebih spesifik di Gua Niah ialah tinggalan tulang kaki tenggiling. Tenggiling ini atau nama saintifiknya ialah Manis CF paleojavanica ditemui semasa kerja ekskavasi di Gua Niah sekitar tahun 1950-an atau 1960-an. Tulang tenggiling ini ditemui kira-kira lebih kurang 110 inci dari permukaan tanah.
Dr. Melvin mempunyai pengalaman yang luas dalam perhutanan dan beliau juga amat faham tentang betapa pentingnya untuk kita sentiasa menjaga alam sekitar. Pangolins are the world's most traded wildlife right now. Unfortunately, every month you get large seizures of these animals in Asia, and unfortunately, and which people don't realize, the scales of the pangolin which people eat are actually exactly the same material as your fingernail. And these guys who tell you this grandmother story say, yeah, it'll cure you of this, it'll cure you of that, and it'll make men strong. Next time you actually have that kind of issue, I'd suggest you trim your fingernails a little bit, cook it, and see if it changes you. Okay? Sarawak ialah hutan hujan tropika yang sangat berusia, menyimpan banyak misteri. Why then are we allowing people to kill all these animals which generate air for you guys to breathe? Don't you see the issue associated with this? It's terribly important that people realize the animals and the forest are part of us and we need to maintain that. With totally protected animals, the state essentially wants to make sure that totally protected animals are able to survive in the state in perpetuity. Similarly, for protected animals. The state now is looking at upgrading the list of protected animals to be totally protected because things like the question you asked before, pangolins, they are getting rarer, and in time, by probably the end of this year, we're actually looking at these animals being listed as totally protected in the state. Similarly, we have totally protected and protected plants. For example, your Rafflesia plant. With these extremely endangered wildlife in Sarawak, our law states that wildlife consists of plants and animals. These plants and animals are deemed really important, not just because of the fact that they're rare, but because they actually have cultural links with us. Daripada fosil sebahagian tulang kaki yang ditemui ini, dapat kita semua simpulkan bahawa saiz tenggiling ini adalah sangat besar. Saiznya juga malah lebih besar daripada saiz tenggiling pada masa ini. Dikatakan tenggiling gergasi ini adalah antara hidangan istimewa manusia, sebelum manusia kemudiannya mengubah diet mereka kepada haiwan-haiwan lain pada masa ini. Dikatakan tenggiling merupakan sebahagian diet untuk manusia zaman silam, dan tenggiling ini merupakan spesies yang berbeza dengan yang masih wujud sekarang. Ianya lagi besar dari segi saiz, badan dan juga sudah pupus di dunia. Tinggalan fosil hanya dijumpai di Sarawak dan juga Pulau Jawa di Indonesia. Fosil tenggiling gergasi yang telah pupus ini ialah antara fosil penting dalam simpanan Museum Negeri kerana dipercayai bahawa tenggiling ini hanya wujud dalam kawasan pentas Sunda. Dan sebelum terbentuknya Pulau Borneo, kebanyakan tanah Nusantara ialah berada dalam pentas Sunda. Perubahan alam seperti bencana alam, pertempungan tahi bintang dan juga pemburuan telah menyebabkan kepupusan banyak spesies haiwan. Terkini, kita sudah hilang badak sumbu Sumatera. Selepas ini, apa agaknya? Ada beberapa jenis haiwan yang pernah wujud tetapi pupus di Sarawak seperti Sumatran rhinoceros, harimau dan juga Malayan tapir. Punca kepupusan haiwan-haiwan tersebut termasuklah perubahan cuaca dan kemungkinan disebabkan oleh kemusnahan habitat. Antara lain, bagi punca kepupusan juga mungkin melibatkan pemburuan sejak zaman prasejarah. This animal has a lot of jobs in the natural world. They take on termites, they take on ants, they dig holes, they help forest regeneration. These animals help the forest survive. Where do you think the air comes from if not from the trees? The animals are the ones that help propagate and make sure that the forests come back and give you the air that you breathe. Sementara dunia semakin banyak haiwan yang pupus, apakah peranan kita sebagai dunia yang semakin tenat ini? Bagaimana jika antara kesemua makhluk ini kita akan ada ratusan cerita baharu yang menanti untuk didedahkan? Semuanya
akan sentiasa menjadi misteri untuk dirungkai. Manusia perlukan agama untuk hidup dengan lebih teratur. Terdapat banyak agama di dunia dan manusia boleh memilih untuk menganut agama yang mereka percaya atau mewarisi agama daripada keturunan mereka. Santubong yang pernah menjadi satu pelabuhan penting Sarawak juga ada menyimpan khazanah ini. Selain daripada mengamalkan kepercayaan pagan tersendiri, pengaruh agama Buddha juga wujud di Sarawak. Dipercayai perdagangan telah membawa pengaruh itu. Namun begitu, kebanyakan masyarakat Sarawak masih mengamalkan kepercayaan etnik masing-masing. Hellas Buddha adalah satu jumpaan yang agak penting juga untuk kajian arkeologi di Santubong yang dibuat oleh Tom Harrison semasa dia menyandang jawatan sebagai Kurator Arkeologi di Jabatan Penjuru Sarawak 1947. Kajian arkeologi di Santubong bermula pada tahun 1948 secara menyeluruh, iaitu bukan setakat di bahagian Bukit Maras ataupun Bogisam tapi juga extend ke bahagian Sungai Jaung dan Tanjung Kubur dan bahagian lain di kawasan Santubong. Dan Santubong kita sedia maklum adalah sebuah pelabuhan purba pada masa itu. Kita ikut bukti arkeologi yang sedia ada iaitu daripada Tang dan Song dinasti. Dan Hellas Buddha itu sendiri dijumpa di kawasan Bukit Maras pada tahun 1955 oleh Tom Harrison masa dia buat ekskavasi dekat Santubong. Beliau menentukan dia adalah daripada Gupta School, kalau tak silap, pentarihannya dalam kurun ke-7. Di situ juga dia menjumpai beberapa signifikan artifak berkaitan dengan Hindu Buddha, termasuk juga stupa iaitu Boghisam Shrine, iaitu tempat Hindu Buddha untuk buat offering ataupun berdoa sebelum pergi ke tempat lain dalam perdagangan. Patung Buddha tidak berkepala ini dibuat daripada tanah liat. Objek budaya ini dipercayai ditemui di Bukit Maras, kaki Gunung Santubong, kini terdapat di Muzium Negeri. Dipercayai bahawa objek ini merujuk kepada wanita. Tangan patung bersilang di atas dada dan terdapat kolar. Secara tak langsung, proto-sejarah di Santubong adalah amat kaya dengan jumpaan artifak. Bermulanya daripada kita ikut bukti arkeologi yang sedia ada daripada Tang dinasti, Song dinasti hingga jumpanya Iron Slag di kawasan Sungai Jaung termasuk Bukit Maras dan Boghisam. Dipercayai patung ini merujuk kepada Tulasi Davi, iaitu satu figura yang berkaitan dengan tulasi, iaitu satu tanaman suci pada orang Hindu. Tumbuhan ini kemudiannya menjadi manifestasi kepada dewa wanita Tulasi Davi. Actually, in the very early 18th century, there is a trading become China and Borneo. In those days, we call it Borneo. Especially in Brunei, there's a Chinese and the local people here. At that time, still we don't have any Chinese staying here. Until in the middle and 19th century, there's a lot of immigrants migrate from China to come to this part of the world. The Chinese come here is not because they want to spread the religions or anything. It's because during that time, China is having a chaotic situation. They are in the turmoil, and because of the civil war that time and the natural disaster, population is very big, but land not enough for them. Because also due to the politically unstable natural disaster, all the pressure put on them. These people, they have to move out. Most of these Chinese, they are coming from the two provinces in China. They are mostly Canton and Hokkien. These are the two provinces. So most of the Chinese here come from these two provinces. Because of these two provinces, they are near to the sea. So when they're moving to this part, it's more convenient for them. So during that time, also this Raja, he need a lot of these people to develop of the land. They have to clear the land, reclaim the land, and they even put a very special privilege to allocate some land for these people to clear. That's why in those days, these people, these Chinese, they are coming from very far from the ship. They're sailing, some of them die in the sea. They even throw the dead body into the sea. After
they're coming down, they're having a very hardship. But actually the first batch of the immigration is not from that part. Actually it's from the Kalimantan. Sifat semula jadi masyarakat Cina yang rajin bekerja menjadikan mereka kumpulan masyarakat yang berjaya. Walaupun begitu, mereka masih tidak melupakan agama mereka. Malah mereka mengekalkan kebudayaan dan warisan agama mereka. Pertumbuhan tokoh-tokoh Buddha yang banyak ialah bukti bahawa masyarakat ini amat mementingkan aktiviti beragama di samping menjalankan perniagaan. But the situation changed later on. Because later on, they're rooted here. Maybe the intermarriage. They married the local woman, and then they rooted, and then they established a home here, and they become the part of Slovakian or become part of the Malaysian later on. Chinese, they are very tough. They are very hardworking, very tough. In a very difficult situation, they can survive. So in 1900, this Ong Yu Hai introduced a batch of the Fuzhou people into Cebu. There is Ong Nai Song. That's why Cebu, a lot of these timber tycoon. In those days, this Ong Nai Song, they lead their people. They bring up from China a lot of labor doing this developing job. Perhubungan perdagangan Cina dan masyarakat setempat ini ialah satu aktiviti yang membawa kepada pertukaran artifak. Dalam hal ini, berkemungkinan artifak patung Buddha yang ditemui ini ialah hasil daripada perdagangan. The relationship of theirs with the nature or theirs with the unknown, can really to bring it to a betterment. So that you can also reflect in not simply in the context of Santubong, places like, I would say, sacred places like Bawu area or Padawan area, or even in the inner area like Barrio, you will find that the elements of the belief people have toward the jungle, the unknown, the birds, the buaya, the crocodile, not simply the animals but also the plants. It doesn't really shaken the belief of what they have toward the nature. And I think that is also the perspective that the world ought to know, especially in the era of Anthropocene. Di sini juga jumpanya Headless Buddha, iaitu pada tahun 1955. Koleksi patung Buddha ini ialah antara koleksi yang dianggap penting dalam kajian sejarah di Muzium Sarawak. Kajian berkaitan aktiviti beragama dapat dijalankan dengan lebih mendalam dengan kehadiran patung ini. Artifak yang ditemui di Santubong ini banyak mempunyai misteri yang masih belum lagi dirungkai. Telah banyak usaha yang dibuat oleh pengkaji berkaitan objek ini, namun masih belum mencukupi dalam merungkai misteri dan maklumat tambahan. Diharap pada masa hadapan akan ada lebih ramai pengkaji membuat penelitian tentang objek unik ini daripada berbagai sudut seperti hubungan perdagangan, agama dan juga politik lama sebelum kewujudan Sarawak moden.